Hai, Assalamualaikum. Semua semangat nak belajar sains hari ini? Ustazah harap awak semua berada dalam keadaan selesa untuk belajar. Jom sama-sama kita baca doa mula belajar. Semoga dilapangkan dada dan dipermudahkan untuk kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Okey, hari ini hari Rabu 10 hari bulan 2 2021. Okey, hari ini kita akan belajar unit 1 kemahiran saintifik. Dalam kemahiran saintifik, kita akan belajar kemahiran proses sains KPS. Okey, dalam KPS kita dah belajar kemahiran proses sains memerhati, kemahiran proses sains mengelas, kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Hari ini kita akan belajar membuat inference. Apa yang dimaksudkan dengan membuat inference? Jom kita sama-sama membaca maksud membuat inference. Membuat inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, awak semua boleh buka buku teks muka surat 8. Okey, jom kita sama-sama membaca dialog Langgi dan rakan-rakannya di bawah. Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Langgi jawab, mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Situasi di bawah, mungkin juga pokok ini diberi baja yang mencukupi. Okey, pasal ada cikgu. Bagus. Kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Apakah inference yang kita boleh dapat berdasarkan pemerhatian ini? Yang pertama, mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Ini adalah contoh inference yang pertama. Okey, inference yang kedua, mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Ini adalah inference terhadap pemerhatian dalam situasi Langgi dan rakan-rakan. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua, kita baca sama-sama. Kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah. Pokok ini juga kelihatan layu. Apa kawan Langgi cakap? Ataupun apa yang difikirkan oleh kawan Langgi? Agaknya pokok ini tidak dibaca.
Agaknya pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Baik, berdasarkan situasi ini, boleh tak awak bagi tahu Ustazah inference yang terdapat pada pokok layu dan kekuningan? Okey, kita cek sama-sama apa inference yang kita boleh nyatakan berdasarkan situasi ini. Yang pertama, pokok ini tidak dibaca. Yang kedua, pokok ini tidak cukup air. Dan yang ketiga, pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Okey, kita kena faham inference yang kita buat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar, itu betul, atau tidak benar. Baik, macam mana kita nak buat inference? Okay, yang pertama, kita membuat pemerhatian dengan melihat situasi yang berlaku. Kemudian, penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian yang kita nampak, dan dia akan menjadi satu kesimpulan awal. Okey, seterusnya Ustazah nak awak tengok satu video tentang inference. Dalam video ni, dia akan bagi banyak contoh dan juga inference yang munasabah terhadap pemerhatian yang dilakukan. Jom kita sama-sama saksikan. Dave terjaga di pagi hari, melihat ke langit dan memerhatikan awan yang gelap. Dia terlihat lopak-lopak air di tanah. Dia dapat menghidu udara segar yang dingin. Dave berkata, nampaknya hujan baru sahaja berhenti. Adakah anda tahu bahawa Dave baru sahaja mengaplikasi salah satu daripada kemahiran proses sains yang penting? Apabila kita membuat inference, kita menyatakan kesimpulan awal untuk menerangkan suatu pemerhatian. Sebagai contoh, kita boleh membuat inference tentang objek yang terapung atau tenggelam di dalam air. Apabila kita melihat sebiji bola terapung di permukaan air, kita membuat inference bahawa ketumpatan bola tersebut adalah lebih rendah daripada ketumpatan air. Sebaliknya, jika objek tenggelam di dalam air, seperti sekeping duit shilling, kita membuat inference bahawa ketumpatan duit shilling tersebut adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air. Kita juga boleh membuat inference tentang tabiat makan haiwan. Bagi haiwan herbivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan tumbuhan. Bagi haiwan carnivore, kita membuat inference bahawa ia hanya makan haiwan lain. Bagi haiwan omnivore, kita membuat inference bahawa ia makan kedua-dua tumbuhan dan haiwan lain. Kita boleh melihat bahawa kemahiran proses sains membuat inference adalah penting di sekolah dan dalam kehidupan harian.